apa khabar penonton selera? Minggu ini saya akan kongsikan resepi-resepi yang bertemakan India yang semestinya kaya dengan rempah ratus. Salah satu rempah kegemaran saya adalah lada hitam dan semestinya ia kaya dengan pelbagai jenis khasiat. Ia dapat membantu kesihatan perut, ia juga dapat membantu kecantikan kulit. Yang paling menarik sekali, ia dapat membantu mengurangkan berat badan. Untuk mengetahui resepi-resepi sepenuhnya, pastikan anda jangan ke mana. Jumpa anda selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya dalam Selera dan kini saya masih lagi berada di Starhill Culinary Studio Starhill Gallery Kuala Lumpur. Minggu ini saya akan menyediakan 3 lagi resepi istimewa bertemakan masakan India. Salah satu resepi Northern Indian yang agak-agak ala-ala seperti kacang pul, iaitu Spice Indian Beans bersama dengan Fresh Tomato Salad. Mula-mula saya akan panaskan kuali saya terdahulu dengan sedikit minyak. Saya akan tumiskan bawang besar yang telah dicincang halus. Tumiskannya sehingga ia layu. Dan masukkan serbuk kari daging. Dan apabila bau rempah telah harum, kita boleh masukkan sedikit cili kering kasar. Serbuk cili kering ataupun cili flakes. Masukkan stok daging. Sedikit saja terdahulu. Dan tambahkan daging cincang. Sambil saya menunggu daging saya masak, saya akan menyediakan fresh tomato salad saya untuk dihidangkan bersama. Saya gunakan tomato. Ini adalah simple salad. Potongkan dadu. Anda boleh sediakan salad ini terdahulu. Kemudian simpankan ia di dalam peti sejuk. Masukkan sedikit daun ketumbar dan juga batangnya. Sedikit serbuk cili kasar. Sedikit garam. Sedikit gula dan juga minyak zaitun. Toskan ia dan simpankan ia di dalam peti sejuk sebelum dihidangkan bersama dengan Indian Spice Beans. Baiklah, daging saya telah pun masak. Sekarang ini saya akan masukkan stok daging. Masukkan juga beans. Saya menggunakan butter beans. Saya menggunakan kacang yang di dalam tin. Masukkan sedikit lagi serbuk cili kasar. Masukkan sedikit serbuk lada hitam kasar. Sedikit garam. Dan gula untuk seimbangkan rasa. Biarkan ia mendidih dan likat. Kemudian anda boleh hidangkan ia bersama dengan fresh tomato salad dan juga baguette. Baiklah, kini saya akan menyediakan resepi kedua saya iaitu moh makhani ataupun lebih dikenali sebagai Indian butter chicken.
Dan mula-mula saya akan panaskan kuali. Saya akan cairkan sedikit mentega bersama dengan minyak. Sedikit minyak, saya menggunakan minyak sayuran biasa. Saya menggunakan ayam bahagian dada yang telah dipotong dadu. Saya akan tambahkan sedikit garam pada ayam ini. Dan apabila minyak telah panas dan mentega telah cair, saya akan masukkan ayam ini terdahulu. Saya akan masakkan ia seketika sahaja. Apabila ayam kita telah separa masak, kita boleh keluarkan ia daripada kuali dan tumiskan rempah ratus kita. Perlahankan api dan tumiskan rempah ratus. Saya akan tumiskan halia yang telah dicincang, bawang putih yang telah dicincang, bawang yang telah diiris, dan tumiskan kesemuanya sehingga ia layu dan harum. Apabila ia telah harum, kita boleh masukkan rempah kering kita. Saya akan masukkan bunga lawang dan juga kulit kayu manis. Saya juga akan menggunakan biji buah pelaga. Saya telah membuangkan kulitnya dan menggunakan bijinya sahaja. Halba yang telah ditumbuk ataupun fenugreek. Saya akan campurkan garam masala, serbuk garam masala, serbuk kunyit dan juga serbuk jintan. Saya gunakan jintan putih. Saya akan kuatkan api dan masukkan sedikit air supaya kesemua rempah-rempah segar dan juga rempah kering mesra. Apabila kita telah masukkan air dan kita sedang merenehkan ia, kita juga boleh masukkan cili hijau yang telah dicincang. Jika anda nakkan ia sedikit lagi pedas, anda boleh gunakan cili merah. Anda juga boleh gunakan serbuk cili. Saya juga akan masukkan tomato. Saya gunakan Roma tomato di dalam tin. Dan saya juga akan campurkan jusnya ya. Saya akan gunakan lebih kurang 3 biji. Kerana saya akan tambahkan yogurt juga dan saya tak nakkan ia begitu masam. Tambahkan sedikit jusnya. Gaulkan sehingga tomato ini dan juga rempah ratus tersebut masak dan juga mesra ya. Baiklah, baunya telah mengharum. Jadi sekarang ni saya akan masukkan ayam dan biarkan ayam ini masak sepenuhnya. Lauk saya telah pun mendidih dan ayam saya telah pun masak sepenuhnya. Dan sekarang ini saya akan masukkan yogurt dan juga krim. Anda juga boleh menyediakan yogurt ataupun kairu tersendiri dengan menggunakan susu sejat yang diperahkan dengan sedikit limau. Anda juga boleh gunakan santan jika anda suka, tapi saya tidak mahukan aroma kelapa tersebut, jadi saya hanya gunakan krim. Baunya memang sangat harum. Sekarang ni saya akan masukkan sedikit serbuk lada putih kasar, sedikit garam dan juga sedikit gula. Taburkan sedikit daun ketumbar dan anda boleh hidangkan ia bersama dengan nasi putih yang baru saja masak. Dapatkan resepi ini dan kesemua resepi dalam Selera di laman Facebook kami, Selera TV3. Jom kita saksikan hidangan menarik yang bakal disajikan dalam segmen Chef Jemputan Selera. Selamat pagi, saya Syahril. Hari ini saya nak share one of the recipe, panggil pomegranate quail.
barang-barang yang kita perlu ada untuk menyediakan masakan ini, pertamanya kita perlu adakan fresh ingredients. Yep, we have chopped thyme, basil, we have garlic, coriander, black pepper, and cayenne pepper. Okay, and then of course kita kena ada kuih lah sebagai protein yang utama. Okay, kita campurkan semua bahan-bahan yang dicincang tadi. Kemudian kita campurkan mixture tadi dengan olive oil. Dah jadi sebati macam ni. Lepas tu kita keep aside for a few, kita taruh sebelah for a few minutes. Dekat sini saya ada 2 ekor kuil. Okay. Kita just potongkan dia 2 macam ni dan kita masukkan kuil tadi, kita campurkan dia di dalam bahan-bahan perapan tadi. Paling kurang-kurang pun kena about 5 hours. Okey, setelah pastikan semua dia punya marination ingredients dah absorb, okey. Lepas tu kita kena panaskan kuali. Lepas tu kita masukkan sedikit olive oil. You kena masak menggunakan bahagian atas dia dulu. Okey, sementara tunggu kuil ni masak di atas dapur, saya ada 2 biji fennel dekat sini. Okey, so saya akan slice dia macam ni. Panaskan kuali yang ni belakang ni kan, dah panaskan. Lepas tu you arrangekan semuanya di dalam. Okay. Dan kita biarkan dia masak about 5 to 7 minutes. Okay, dan saya sprinklekan sedikit garam dan juga black pepper. Okay. Okay. Setelah burung puyuh ni dah masak dan sayur-sayur pun dekat sini pun semua pun dah masak. Lepas tu sekarang saya akan hidangkan masakan saya tadi. So saya akan arrangekan sayur-sayur yang dah dimasak tadi tu di atas ni. Okay. Saya akan arrangekan burung puyuh tadi di atas fennel. Inilah resepi untuk hari ini. Selamat mencuba. Setelah menikmati 2 hidangan yang agak berat, kini tiba masanya untuk kita menyediakan pula hidangan pencuci mulut ataupun dessert. Dan saya telah memilih salah satu resepi fusion. Ada sedikit sentuhan India yang sangat mudah dan cepat untuk disediakan. Nama resepi kali ini adalah fruity coconut cream. Mula-mula saya akan masakkan santan saya. Masakkan santan pekat bersama dengan sedikit saja air, sedikit garam untuk menaikkan lagi rasa lemaknya, sedikit gula perang, dan juga vanilla pot. Belahkan vanilla pot ataupun vanilla beans di bahagian tengah dengan menggunakan ujung pisau kecil. Berbalikkan pisau anda. Bermula dari ujung. Tarikkan kulit vanila tersebut untuk mendapatkan isinya. Dan jika anda lihat, itulah hasilnya. Kita mendapat isi. Dan salah satu tips yang saya selalu gunakan adalah kulit vanila ini juga mempunyai aroma yang sangat kuat walaupun isinya telah habis. Jadi selalunya saya tak buangkan dia, saya akan masukkan di dalam botol gula, sama ada gula perang ataupun gula putih, dan gunakan gula tersebut untuk membancuh kopi ataupun teh. Jadi anda mendapat kopi ataupun teh dengan sedikit aroma vanila. Gaulkan santan
sama dengan vanila dan juga gula tadi. Kita boleh matikan api kita. Tak nak masakkan ia terlampau lama kerana ia akan pecah minyak. Baiklah, sekarang ni saya akan assemblekan saya punya dessert. Saya ada buah kiwi yang telah di-cubekan. Saya juga menggunakan nanas. Saya nakkan ia manis. Dan saya juga ada yogurt di sini. Anda boleh gunakan Greek yogurt ataupun natural yogurt, terpulang kepada anda. Dan saya akan tuangkan sedikit buah kiwi di bahagian bawah gelas, sedikit nanas dan campurkan lagi sedikit kiwi. Anda boleh gunakan buah-buahan yang sedikit masam. Jadi jika kita gunakan buah-buahan yang sedikit masam ataupun citrusy, ia akan melawan rasa lemak tersebut. Tapi cuba elak gunakan orange kerana rasa masam tersebut tidak akan komplementkan ataupun tidak akan menaikkan lagi rasa lemak santan tersebut. Sedikit buah nanas dan sedikit lagi kiwi. Tuangkan santan yang kita telah masak tadi bersama dengan vanila. Anda boleh lihat vanilla seeds dan aromanya memang sangat menggembirakan. Tuangkan yogurt di atasnya, simpankan di dalam peti sejuk dan hidangkan selepas 1,5 jam. Jangan lupa untuk mencuba resepi ini dan dapatkan kesemua resepi kami di laman Facebook Selera, Selera TV3. Nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung rancangan dan terima kasih kerana sudi bersama saya. Saya harap anda dapat mencuba kesemua resepi-resepi yang telah dikongsikan bersama. Dapatkan keseluruhan resepi kami di laman Facebook Selera, Selera TV3 dan anda juga boleh saksikan episod ini di www.tonton.com.my. Anda juga boleh teruskan berkomunikasi dengan kami dengan follow kami di Instagram Selera 2014 dan jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.